أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah, rahimakumullah. Tuan-tuan Nazi, tuan-tuan Imam, barisan ada tuan kuasa masjid. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam majlis kuliah maghrib, kuliah yang akhir sebelum kita sampai kepada bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau 2 minggu lepas saya menyebut tuan guru kita yang agak berumur telah kembali ke rahmatullah. Minggu lepas baru saya sebut, tinggal dia seorang yang paling berusia lah. Ya, rupanya tak sampai seminggu saya cakap meninggal. Tengok, para ulama kita, tuan guru kita seorang demi seorang telah dijemput oleh Allah SWT. Mudah-mudahan rohnya diterima oleh Allah Taala, mendapat keridhaan dan rahmatnya insya-Allah. Jadi pada malam ini giliran saya insya-Allah, sebelum kita menjangkau pada bulan Ramadan, hanya berapa hari lagi? Lebih kurang 5 hari lagi. Paling lewat 6 hari. Jangan lebih pula, sampai 7 hari. Okey. Jadi berdasarkan itu, di mana masjid, di mana-mana surau saya mendengar cerita ataupun mendapat khabar menyebut ustaz-ustaz luar sana menyatakan tentang adakah tajuk-tajuknya, di antaranya adakah kali ini, tahun ini Ramadan yang akhir bagiku. Satu. Yang kedua, tajuk Ramadannya menjelangnya Ramadan Al-Karim. 2. Ketiga, berazamlah untuk melakukan yang terlebih baik ibadah Ramadan pada tahun ini daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah, kita semua setakat ni lagi 5 hari lebih kurang kita diberikan kesempatan untuk hidup dan berikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan yang tersebut seperti yang didoakan oleh para imam, supaya kita diberkati bulan Syaban dan disampaikan ke bulan Ramadan, dan kita diberikan kesihatan afiat yang baik untuk melakukan ibadah. Dalam kitab Fadilat bulan Syaban dan Ramadan, begitu dengan Rajab, disebut pertama sekali dalam kitab tersebut supaya kita beribadah lebih baik daripada sebelumnya. Bukan kita kata baik, sebelum ni tak baik, dah baik dah, tapi peningkatan. Kalau orang yang bertugas di pejabat ke di sekolah, dia punya prestasi makin meningkat. Jadi bagaimana peningkatan ibadah yang kita nak lakukan pada tahun ini? Yang pertama ni semua orang tahu dah. Pertama sekali kita jaga sungguh-sungguh sembahyang kita yang diwajibkan ke atas kita, dengan lain perkataan sembahyang berjamaah. Ni para ulama sebut dalam kitab yang seperti tadi, Fadilat Rajab, Syaban dan Ramadan. Rajab kita dah tahu dah, bulan diwajibkan sembahyang fardu. Syaban, nisfu Syaban itu malam minggu lepas kan, dah 10 hari dah.
Rupanya pada malam tu kita sibuk dengan baca Yasin. Ada yang masjid baca 3 kali, ada yang masjid surau baca sekali. Tetapi doanya tetap 3 perkara yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita kata itu bid'ah lah. Tapi konsert boleh pula, tak bid'ah. Konsert malam nisfu Syaban, mengayau kat the mall boleh pula, mengayau kat supermarket boleh pula. Tapi kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan datang masjid, baca Yasin 3 kali, baca doa, minta kepada Allah juga kebaikan, dia kata bid'ah. Allah Akbar. Jadi apa puan-puan minta, tuan-tuan minta pada malam tersebut selain daripada malam-malam yang lain? Pertama kali kita minta panjang usia, dalam usia yang baik, mendapat usia yang diberkati. Apa tanda kata ulama umur yang diberkati? Dia ringan atau mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah aja. Bercakap aja tentang kebajikan, dia lah nak buat, dia akan ikut serta. Atau ada buat kebaikan, dia lah nak buat. Jadi itu tanda umur yang diberkati. Itu yang kita mohon, ya Allah, kau panjang usiaku dengan umur yang diberkati dalam mentaati perintahmu. Itu. Kedua, apa yang Tuan Imam mengetuai Yasin ajak kita minta, iaitu rezeki yang dipermudahkan, diluaskan untuk membuat kebajikan, infak, sedekah dan sebagainya. Apatah lagi spesial dalam bulan Ramadan. Buatlah. Dan yang ketiga, kata para ulama, mohonlah supaya iman kita dipertingkatkan. Ya. Jangan makin menurun, jangan makin susut macam melon. Melon kalau lama tak, budak-budak tak main, lama-lama kecut, habis dah tu, tak ada rupa melon. Semua juga kereta tuan-tuan, tayar kereta tuan-tuan. Contohnya kalau tuan-tuan pergi haji, anak-anak tak bawa kereta kita, dia bawa kereta dia je. Kereta kita kat rumah, lebih-lebih di start. Bila kita balik, apa jadi tayar? Makin kurang anginnya kan, makin melempeng. Begitu je iman kita, kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita mendapat iman yang lebih mantap, tidak mudah goyah apabila sesuatu dugaan sampai kepada kita, insya-Allah. Itu yang kita. Jadi saya kata tadi, kita dah mohon 3 perkara dalam nisfu Syaban. Ya, maka kita teruskan kepada Ramadan ini sembahyang berjemaah. Satu. Kedua, kata para ulama, azam yang kokoh, yang kuat, dengan niat yang betul untuk melakukan sebaik mungkin Ramadan kali ini. Prestasinya meningkat, kualitinya bertambah baik. Dengan apa? Kita menjaga adab-adab, cara yang disarankan oleh Rasulullah dan para ulama, menjaga tata cara untuk kita melakukan ibadah puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, seboleh mungkin kita mohon kepada Allah Ta'ala menunaikan sembahyang sunat tarawih. Berapa malam kita berpuasa? Contoh 29 full, 29 kita akan lakukan. 30 kita lakukan. Kita mohon pada Allah sihatnya badan kita, kita boleh berjemaah bersama imam di masjid. Terpulang sama ada nak buat 8, sama ada nak buat 20 termasuk 23 dengan witir, ataupun 30. Berapa? Saja Umar buat berapa rakaat? Tak silap saya 36. Saja Umar. Tapi dia tak buat kat masjid, dia buat di rumah.
Terpulang. Pasal kita kata kita tak tahu lagi tahun hadapan siapa punya masa. Kita tengok tuan-tuan sahabat-sahabat kita yang minta, ya Allah, rupanya tak sampai. Syaban pun tak sampai. Ada orang Rejab pun tak habis. Apatah lagi zaman sekarang. Di akhir zaman, malapetaka, malapetaka banyak berlaku. Tiap-tiap hari kita dengar aksiden, tuan-tuan. Ya tak? Malam kemarin, malam tadi, petang semalam, pagi ini, meninggal kereta 3, 4, 2, 3. Tak ada yang jarang yang satu, kecuali naik motor dewek. Yang lain kereta, walaupun kereta, Allahu Akbar. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, kita boleh melakukan yang terbaik pada tahun ini, insya-Allah. Itu ketiga. Keempat, dalam kitab tersebut menyebut jangan tinggalkan bersahur, kerana bersahur itu adalah satu keberkatan yang besar. Dan bersahur itu pada masa yang betul. Jangan lepas tarawih, lepas tadarus, balik 2:30, lepas tengok berita, makanlah sahur sekali. Itu tak masuk waktu. Kena masuk waktu mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Itu yang keempat. Walaupun minum air, secawan, makan kurma 3 biji ataupun benda-benda lain, namanya sahur. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, yang kita dah bangun sahur bagus pukul 5:30, pasal kita punya subuh lewat kan, 5:30 masih boleh makan lagi. Ya, ukurannya 50 ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok, tempohnya lepas kita makan tu 50 ayat Quran. Tu waktu imsak. Sebenarnya waktu imsak tu masa kecederaan. Kalau tuan-tuan terlupa makan ubat, boleh makan lagi. Tapi jangan sampai bila Allah Akbar, Allah Akbar, Allah ubat lupa makan juga, tak boleh. Tapi kalau dalam 50 ayat Quran lingkungan dibaca oleh ke radio ke mana-mana, boleh lagi. Bila Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala, kata Bilal, dah cukup. Hatta makan yang ada dalam tekak kita, keluarkan. Jangan terus alah kepala, kerep, tekuk air, tak boleh. Ya, jadi itu kita dapat melakukan sahurnya. Yang kelima seterusnya, jangan tinggalkan sembahyang sunat. Pertama, tahajud. Kan kita bangun 5:30, sementara isteri panaskan makanan, isteri masak dan sebagainya, kita sembahyang 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat sekurang-kurangnya sembahyang witir. Ada 29 malam buat, 30 malam buat. Mungkin hari yang lain, termasuk saya, kadang tak sempat, letih sangat nak buat tiap malam, tapi sekali-sekala kita buat. Tapi Ramadan kita full. Kan tadi cakap mungkin tahun ini tahun yang terakhir, dan tahun ini kita dah buat terbaik. Jangan baca surah yang banyak-banyak, yang susah-susah. Baca kuliah, Qul Allah, kemudian tawitir, lepas Fatihah, Qul Allah, Qul Falaq, Qul Binas. Dah. Tapi kalau mampu nak baca panjang sikit, ya Allah, silakan. Itu. Keenam, ya. Ketujuh, jangan tinggalkan sembahyang sunat sebelum subuh. Berapa rakaat, tuan-tuan? 2 rakaat saja. Jangan tinggalkan sembahyang sunat qabliyah subuh, cuma 2 rakaat. Boleh tuan-tuan nak sembahyang kat rumah pun boleh.
nak sembahyang kat masjid pun boleh, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi Rasulullah kebanyakannya baginda sembahyang sunat di rumah. Pasal apa? Rumahnya cepat weh. Ya tak? Sempat. Kalau kita tengok jam tu dalam 1 minit, 2 minit, Rasulullah sempat datang. Tapi kita kalau macam haji yang agak jauh, ya, kena sembahyang kat masjid lah. Ya tak? Jadi jangan tinggalkan sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Itu baca apa? Al-Insyirah lepas Fatihah, dan yang kedua surah Al-Fil. Sunat pun, tetapi kita amalkan bagus. Dan yang akhirnya itu amalan. Kalau boleh catat, boleh ingat, jangan lupa. Yang akhirnya kita jangan lupa sembahyang sunat duha 2 rakaat. Bila? Waktu duha lah. Tuan-tuan yang pencen, kalau nak duduk itikaf dalam masjid sampai duha lagi bagus, sambil baca Quran. Kan nuzul Quran dalam bulan Ramadan. Jadi yang akhir tadi sembahyang sunat duha diikuti dengan itikaf dan baca Al-Quran. Baca Quran ni boleh di rumah, boleh lepas asar kita baca sikit. Kalau orang bekerja lepas zuhur dia tak ada makan kan, tak ada makan tengah hari, baca Quran sikit. Atau ada kuliah zuhur, ada pejabat-pejabat yang pernah jemput saya kuliah zuhur, ada yang jemput hari Jumaat kuliah subuh. Bukan lama, 15 minit, setengah jam dah. Janji istiqamah, tiap-tiap hari kita dapat ilmu di bulan Ramadan. Hebat. Hari lain tak sempat, 15 minit tiap-tiap hari di bulan Ramadan kuliah subuh ataupun kuliah duha. Cantik. Selain daripada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kita mendapat ilmu, kita mendapat beramal. Apa kata ustaz-ustaz yang lain? Pertama sekali mesti berilmu, tuntut ilmu, barulah kita dapat beramal dengan baik. Ini kalau syarat sah puasa pun tak faham, puasa cuma tak makan, tak minum, ya tak? Yang lain tak faham, yang batal, yang makruh, yang sunat, agak rugilah. Itu dia makan puasa orang awam, tak ada peningkatan. Tadi dalam kitab ulama sebut ada peningkatan setiap tahun. Kalau ustaz-ustaz yang kita jemput tentang Ramadan, menjelangnya Ramadan, apa yang nak kita buat? Adakah Ramadan kali ini yang terakhir bagiku? Apakah yang kita nak rebut dalam Ramadan? Itu tajuk-tajuknya. Tapi kalau kita tak pernah mendengar macam tuan-tuan yang saya sebut tadi, lebih kurang hampir 10 perkara, cuba tuan-tuan balik. Kalau isteri tak datang, cuba tanya. Yang very simple. Tanya, apa awak nak buat dalam Ramadan ni untuk peningkatan kita atau anak-anak kita? Kumpul-kumpul, apa yang patut kita buat Ramadan ni? Macam kamu kerja, tiap-tiap tahun gaji naik, umur makin bertambah bilangannya. Tapi bab ibadah, ini Ramadan ni yang Allah janjikan, apa kamu nak buat? Kalau tak tahu, tulis kat whiteboard. First apa, 2 apa, 3 apa. Jadi kalau anak balik hari Minggu, hari Sabtu, dia naik tangga, betul-betul masuk pintu, depan pintu, apa ayat tulis ni? 1, 2, 3, 4. Satu. Kedua, kita kongsikan anak-anak kita. Tuan-tuan okeylah, boleh khatam Quran 1 bulan, tapi anak-anak kita bagi-bagikan, kongsi pada dia supaya dia boleh baca Quran. Kurang-kurangnya dalam Ramadan ni ada sedikit amalan Quran yang dia buat. Ditakdirkan kita meninggal, tiap-tiap tahun dia akan ingat, ayah suruh kita baca Quran sekurang-kurangnya tiap-tiap bulan Ramadan. Betul tuan-tuan?
Kadang-kadang anak kita ni masa kita hidup dia tak berapa perasan. Bila kita dah tak ada baru dia ingat pesan mak, pesan ayah. Banyak, ramai juga saya jumpa sebelum ayah dia meninggal atau mak meninggal jarang pergi masjid, apatah lagi duduk dalam kuliah. Tapi bila bapa dia dah meninggal, selain daripada tahlil yang imam bawa 3 malam ataupun 7 malam, yalah, dia duduk. Saya tengok ada sembahyang berjemaah. Alhamdulillah, untung mak bapak dia. Itu yang kita nak. Jangan makin jauh dengan masjid, jauh dengan masyarakat, tak kenal kau anak siapa, kau menantu siapa. Allahu Akbar. Kita rasa rugi. Tuan-tuan rasa rugi kalau anak kita orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Kerana kalau dia duduk satu rumah, tak silap saya kata para ulama, malaikat rahmat tak masuk. Ada orang yang tidak sembahyang dalam rumah kita, tak kira anak ke, isteri ke dan sebagainya, malaikat rahmat tidak masuk. Walaupun kita tengok dia kaya, tengok dia besar, tengok dia berpangkat, berkedudukan, tapi ketenangan jiwa takkan. Tapi kalau semua anak-anak kita sama di dalam rumah kita, di rumah dia sendiri, tetap dengan sembahyangnya, Qurannya walaupun setengah muka, satu muka, dia tetap akan cuba baca, insya-Allah. Ya, akan rasa bahagia dalam kehidupan yang Allah kurniakan kepada mereka itu, insya-Allah. Ya, baik. Itu perkara-perkara yang saya sebutkan untuk kita menambah amal kita di dalam bulan Ramadan. Kalau yang ramai bertadarus, alhamdulillah boleh khatam. Tapi kalau rasakan, tapi masih tuan-tuan ramai, rasa tak habis, jangan kejar. Contoh tuan-tuan buat satu grup 5 orang atau 6 orang, satu juzuk bagi-bagi kan, kata-kata 5 grup, tak habis tak apa. Jangan ke orang sebelah dah habis lah, kita pun baca pop. Tak payah. Baca setakat mampu kita. Ya. Jadi saya syorkan, bukan saya nak mengajar, tak. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu untuk bertadarus cara laju, kita buat satu grup yang memang semua yang kurang mampu untuk baca cara tadwir. Perkara ni saya buat di masjid yang lain. Contoh di Banting dulu, ya. Kalau anak-anak tu terkumpul, cari satu ustaz ke ataupun tuan-tuan yang boleh baca Quran, bimbing dia. Betul. Termasuk datang anak Dr. Jamaluddin dulu, kan, dulu pernah jadi imam tarawih kan. Dulu bertarawih dengan kami, bertadarus. Saya panggil budak-budak tu, saya bimbing. Walaupun dia baca satu muka, Seorang buka. Kalau ada masa, sambung. Tak apa. Lama-lama tengok, boleh jadi imam, boleh jadi guru. Ramai lagi yang kita. Jangan bila budak tu nak datang, kau belajar, kau pergi baca dulu kat rumah. Nanti kecil hati langsung balik. Hatta orang dewasa macam tuan-tuan, hatta macam saya. Contoh, kalau kita tak kurang faham, dengar saja, duduk je. Duduk dengan kawan tu, dengar sambil baca pelan-pelan. Lama-lama Allah akan beri hidayah pada tuan-tuan, seronok dengan Al-Quran. Satu hari kita tak baca, walaupun sedikit, kita rasa tak puas. Ada yang tak kena dalam kehidupan kita. Macam juga tuan-tuan balik kondangan ke, balik kenduri mana ke, balik berjalan, kita sampai rumah belum sembahyang Isyak, boleh tidur? Takkan tidur. Tuan-tuan saya percaya, macam tuan-tuan perempuan ni tidak akan tidur. Kalau tidur pun nantilah pukul 5, pukul 8, pukul 4 bangun Isyak, tak lelap. Bangun-bangun pukul 3, aku belum sembahyang. Tapi kalau dah sembahyang, letih, alhamdulillah. Betul? Itulah. Itu hebatnya orang yang beriman.
Kata kerana kita ni dalam beriman tuan-tuan. Orang yang beriman daripada mula kita balik, mula jaga tidur sampai kita tidur, semuanya ibadah. Tuan-tuan terjaga je daripada tidur. Apa tuan-tuan baca? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma'ana. Kan? Tuan-tuan berucap, Alhamdulillah, Engkau bagi aku nyawa lagi, aku boleh hidup, syukur. Dalam keadaan sihat, boleh angkat tangan, boleh angkat kaki, boleh bangun daripada katil, boleh masuk bilik air, boleh mandi, ambil wuduk, apa lagi boleh datang ke masjid. Allahu Akbar. Itu satu nikmat bagi orang yang beriman. Yang bekerja bersiap pula untuk bekerja. Isteri pula siap untuk sarapan, untuk anak pergi sekolah sebagainya. Sampai tempat kerja, niat kita ikhlas untuk menjalankan tanggungjawab selain daripada nafkah, kan? Bukan pahala. Berhubung dengan masyarakat, klien datang jumpa, klien datang, tuan, Assalamualaikum tuan, salam kat kita, bukan pahala. Kita pula beri pandangan nasihat pada klien, pada kawan-kawan, bukan pahala. Waktu riad pukul 10, ada rezeki kita ajak pula kawan seorang-orang makan sama, walaupun sebungkus nasi lemak ataupun orang belanja kita, bukan pahala. Sempat kita waktu pukul 10 ngetih, rehat kejap, lepas kita makan lebih kurang, terus pergi sembahyang duha, bukan dapat pahala walaupun 2 rakaat. Tengok, baru pukul 10 nak sampai malam, berapa masa kita ada? Balik rumah tengah hari makan dengan keluarga, kemudian sembahyang zuhur berjemaah, tak sembahyang masjid, sembahyang di rumah dengan isteri ataupun anak-anak. Lepas tu kita pergi kerja balik pukul 5, kita balik rumah ataupun sempat singgah masjid baru azan. Saya ingat satu engineer dulu duduk kat belakang sana. Walaupun dia pakai uniform, dia balik, dia sembahyang kat sini. Saya kuliah, dia ada kat situ. Ada lagi tak engineer tu? Dah pindah. Dulu isteri dia pengarah apa ni, hospital Banting. Masa saya kat Banting pun gitu juga. Dia balik, dia singgah masjid dulu dalam keadaan uniform, engineer telekom, TNB. Siapa nama dia, saya lupa. Tu, itu tanda, contoh lah. Contoh begitu lah. Contoh, Food Panda. Kita tengok budak-budak yang bawa, dia cari rezeki, susah tak susah tuan? Susah. Saya kadang siang tengok, panas, hujan, tengah malam, tetap datang hantar makanan. Betul? Ada aksiden, ada lampu hijau, lampu merah dilantar juga. Tiba-tiba aksiden, jatuh, kadang meninggal, kadang cedera. Pasal apa? Nak cari dunia. Tapi yang bagus, disinggahkan masjid. Saya kata, Alhamdulillah, permudahkanlah urusan ya Allah. Kita doakan dia, murahkan rezekinya ya Allah. Bagus, suka saya tengok. Tapi yang tak buat kisah, tak duduk tepi pokok. Orang azan duduk tepi pokok. Patut kau sembahyang nak kejam, bukan lama, 5 minit. Istighfar, baca doa, pergi balik, buat kerja. Itu yang baik. Ini rezeki Allah bagi, tapi tak bersyukur. Kalau kita katakan umur yang masih muda, aksiden, meninggal, bekal apa ke bawah? Bekal apa? Umur baru 30 lebih. Amalan sembahyang fardu pun tak buat, hanya sibuk dengan kerja apa ni? Kerja masa. Allah Akbar. Jadi kita ingatkanlah, kerja tu bagus, menolong orang, tapi kita ingatkan, kalaulah ada anak cucu kita yang part time macam tu, bagus, part time, tapi perintah Allah jangan kita abaikan. Baik. Dan yang akhir saya sebut sikit, apa sebabnya Allah mewajibkan kita berpuasa. Pertama, objektif atau matlamat. Satu, menunaikan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Kena pegang. Kalau tidak, Allah tak wajibkan. Wajib pasal rukun Islam yang 5 perkara, ya. Kedua, untuk mempertingkatkan iman seseorang kepada Allah Ta'ala. Betul lah. Dengan sebab kita puasa ke apa?
sifat kita, sifat mahmudah kita makin baik, makin meningkat. Tapi jangan sebaliknya, puasa tapi maksiat buat juga, aurat tak nak tutup, sembahyang tak ikut, ya, makin lewat juga. Maghrib dah dekat buka baru sembahyang, asar kan waktu sembahyang dia ada 4 keadaan, jadi kita ikut yang terbaik. Itu yang kedua, meningkatkan iman satu orang supaya bersifat. Ketiga, supaya wujudnya dan bertambahnya sifat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ni, kerana sifat takwa lah kita berada di sini. Keempat, sebagai tarbiyah jiwa seseorang supaya sifat-sifat mulia, sifat-sifat Islamiah. Kelima, sifat tersebut pertama amanah, sabar, menahan nafsu, melawan nafsu, dan tolong menolong serta bertimbang rasa. Itu yang kita rasa murah hati. Kita tengok anak yatim, kita usap kepada dia, ada RM1, RM2, kita ambil bagi. Sepiring 2 piring kuih bagi, sebungkus air bagi, ganjarannya amat besar. Bagi orang yang faham saja ganjaran tersebut. Okey. Kemudian kelima, menjadi ibadur rahman. Bila kita dah menjadi ibadur rahman, artinya Allah akan redha kepada kita. Bila Allah redha kepada kita, ada sifat kasih sayang pada seorang. Baik. Keenam, akan memperoleh keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, akan mendapat balasan syurga yang dijadikan dosa. Apa nama syurganya? Ar-Rayyan, khas special untuk orang yang puasa. Dan yang akhirnya, dapat mengeratkan silaturahmi antara keluarga dan jiran tetangga. Wallahu alam. Jadi itu perkara-perkara yang saya sampaikan pada malam ni dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dalam melakukan ibadah puasa. Yang benar daripada Allah jua, yang salah silap, kekurangan, boleh tuan-tuan rujuk pada kitab-kitab yang lain supaya kita dapat beramal bersama-sama peningkatan amalan kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, insya-Allah kita jumpa lagi. Kata Tuan Imam, dalam bulan puasa saya dijemput untuk tazkirah. InsyaAllah kita buat macam tahun lepas lah, ada tazkirah pendek. Tarikhnya sedang minggu kedua lah ni, minggu ketiga ni, minggu pertama bulan 3, minggu ketiga bulan 3, insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.